Assalamualaikum semua. Apa khabar adik-adik? Okey, seronok tak? Sebelum ini kita dah belajar tentang bagaimana pokok kapas berkembang, bertumbuh Dan hari ini cikgu nak bawa anak-adik semua melihat bagaimana kehidupan seekor arnab. Selalu kalau kita tengok arnab yang dah besar kan, mungkin kita jarang tengok yang kecil. Okey, dalam channel cikgu akan bawa adik-adik melihat arnab seawal usia 1 hari. Jom kita tengok. Tahukah adik-adik, seekor ibu arnab boleh mengandung sebanyak 12 kali dalam setahun. Wow! Jika ingin membuat satu bisnes arnab lah yang paling mewah, kerana setiap bulan ibu arnab boleh melahirkan anak dan dia boleh melahirkan anak sehingga 9 ekor sekali beranak. Okey, dan ini bermakna seekor ibu arnab mengandung lebih kurang 30 hari. Wah, jika begitu, makin banyaklah anak arnab jika kita ingin memeliharanya berbanding anak kucing. Mampukah kita menternak arnab di rumah? Setahun, jika pandai menguruskan anak arnab hingga besar, kita boleh menghasilkan satu bisnes arnab. Hebat kan? Okey, ini adalah contoh anak arnab yang baru lahir. Warna kulitnya warna pink dan belum ada bulu dan juga matanya belum terbuka lagi. So, dia kelihatan sangat comel. Mari kita tengok bagaimana dia bergerak. Okey, semasa dilahirkan, ibu arnab akan mencari-cari bulu untuk memberitahu bahawa masa untuk dia melahirkan sudah tiba. Dan inilah dia, ibu arnab akan sentiasa melompat ke dalam kandang, ke dalam bakul Okey, untuk melihat anak-anak dia Biasanya kita perlu menyediakan ruang ataupun bekas untuk ibu arnab melahirkan anak yang besar dan selesa, kerana tabiat arnab ini dia memang seekor binatang yang suka melompat. Kadang-kala dia akan melompat dan terkena anak yang masih kecil, dan ini boleh menyebabkan kulit anak itu yang sangat nipis akan luka. Luka ini boleh menjadikan jangkitan kuman dan seterusnya apabila dicampurkan bersama-sama dengan anak-anak yang lain, kemungkinan besar boleh menjadi satu kematian kepada bayi yang kecil comel itu tadi. Oleh itu kena sediakan bekas yang sesuai. Okey, ini pula anak arnab yang dah berusia 30 hari. Sekejap je kan? Mari kita tengok bagaimana dia bergerak. Sangat comel. Okey, kalau diperhatikan betul-betul, dalam kandang ini terdapat seekor anak kucing. Sepatutnya arnab tidak boleh dicampur dengan anak kucing. Tetapi mungkin mereka masih sebaya, anak kucing pun jadi rakan kepada anak-anak arnab itu. Sekiranya anak kucing itu ataupun kucing yang dewasa, dia memang akan makan arnab-arnab itu, kerana arnab ini bau dia sangat sedap untuk dimakan, sangat segar dan kucing sangat suka. Oleh itu baby arnab tidak boleh dibiar penjagaannya begitu saja, perlu dijauhkan daripada binatang yang makan daging seperti kucing. Sebagaimana yang kita tahu, ibu arnab ini memang tabiatnya suka melompat.
Oleh itu, bukan mudah hendak memujuk ibu anak supaya duduk diam-diam dan memberi anaknya minum susu. Nasib baiklah anak Arnab ini tidak ramai, 2 ekor. Jika ada 9, mungkin akan jadi masalah untuk dari segi penggiliran minum susu, dan kadang-kadang di situlah berlaku kematian dan kematian. Akhirnya daripada 9 tinggallah 4. Biasanya begitulah, sebab ciri-ciri ibu Arnab itu sendiri yang kadang-kadang tak sengaja terpijak anak dia. Oleh itu sangat penting untuk menyediakan ruang yang selesa untuk ibu Arnab menyusu. Semasa menyusu, kena pujuk ibu Arnab supaya dia dapat duduk diam-diam, belai pada bahagian telinga, gosok-gosok badan dia, bercakap-cakap yang baik dengan dia supaya dia diam, dan anak-anak pun dapat menyusu dengan kenyang. Okey, cuba lihat dalam bekas ini. Saya terpaksa menggunakan kotak yang besar kerana pada ketika ini pengalaman saya melalui semasa PKP bulan 3 yang lalu, ada 3 ibu Arnab yang melahirkan anak dalam masa 1 hari. Ada yang 3 ekor, ada yang 5, ada yang 4 ekor. Oleh itu saya terpaksa menulis nama-nama mereka ataupun meletakkan tanda supaya saya mengecam anak ini patutnya bersama dengan ibu mana. Kerana semasa menyusu, saya akan membawa mereka berjumpa ibu mereka di kandang di luar. Selepas habis menyusu, saya akan masukkan balik mereka dalam kotak dan saya akan simpan di dalam rumah. Kerana semasa kecil mereka tidak banyak kali menyusu, sehari, pagi dan petang. Selain pada itu, ini adalah cara saya menjaga daripada baby Arnab ini dimakan oleh ibu ataupun bapa kucing yang berkeliaran di luar rumah. Sangat menyelerakan bau anak Arnab yang baru lahir ini. Okey, kena berhati-hati ya. Okey, ini adalah contoh perkembangan anak Arnab pada hari kedua. Okey, nampak dia dah tidur lena tu, menunjukkan dia dah makan, minum susu, dah kenyang. Perut dia akan buncit. Okey, kita tahu dia tidur lena tu, dia kenyang lah. Biasanya sampai hari ke-7 atau ke-10 memang dia tak boleh buka mata lagi dan dia asyik tidur je. Lepas minum dia tidur. Apa lagi yang dia boleh buat sebab mata dia pun tak nampak kan. Tetapi apabila mari kita tengok hari ke-5 ni anak Arnab ni dah semakin ada perubahan dari segi bulu dia. Mata dia memang belum buka, belum nampak, tapi bulu-bulu halus dah mula tumbuh. Di situ kita sudah nampak yang berwarna pink tu sebenarnya adalah akan menjadi seekor Arnab berwarna putih. Jika ada color hitam dan putih itu maksud dia ada mix color lah, ada 2 color Okey, ini adalah 11 ekor anak Arnab yang mula-mula saya tunjukkan sebelum ini yang dilahirkan semasa PKP. Alhamdulillah semuanya dapat berkembang dengan baik, semuanya dapat hidup dengan baik. Ini kerana mungkin cikgu cuti sekolah disebabkan PKP, cikgu dapat memberi perhatian kepada ibu dan juga mereka semasa menyusu dan mereka dapat hidup dengan sempurna. Alhamdulillah. So, bayangkan satu hari cikgu ada 11 ekor Arnab baby, belum termasuk ibu dan bapa Arnab lagi. Arnab cikgu tiba-tiba daripada 10 ekor dah jadi 22 ekor. Lihat tu, cepat kan dia berkembang. Okey, ada ketikanya anak-anak ni dia tercedera. Mungkin bergaduh, terlanggar dengan ibu je dan sebagainya. Ada kala juga mereka tak selera minum susu. Mungkin disebabkan berebut-rebut dengan adik-adik ataupun abang kakak yang lain dan akhirnya mereka mengalah dan menjadi tak cukup zat lah untuk berkembang. Oleh itu, cikgu akan bantu mereka. Cikgu akan asingkan mereka dan cikgu akan cuba memberi perhatian lebih lah. Mungkin cikgu kena bagi peluang dia minum susu dulu.
daripada abang dan kakak dia yang lain. Comel kan kalau dapat main dengan anak-anak macam ni? Cikgu rasa bahagia bila setiap hari cikgu akan selalu rindu untuk balik ke rumah jika anak-anak cikgu ada menanti cikgu setiap hari apabila balik dari sekolah. Macam ini, seperti gambar ni, cikgu terpaksa beri bantuan khas, beli susu lain untuk bantu dia minum kerana dia ingin membesar, tetapi mungkin persaingan daripada abang dan kakak anak yang lain menyebabkan dia tak dapat susu. So cikgu kena bagi susu tambahan lah untuk dia. Okey, untuk perkongsian kali ini berkaitan dengan cara penternakan arnab, cikgu berhenti dulu takat ini. Nanti untuk kisah seterusnya bagaimana pembelajaran bersama kanak-kanak dengan arnab di kelas dan di luar bilik darjah, kita jumpa dalam siri kedua penternakan arnab di sekolah. Okey, tapi kena ingat cikgu bukan untuk mengajar murid-murid bisnes ya, tapi ia satu peluang usahawan. Sekiranya mana tahu satu hari nanti bila adik-adik dah besar, pengalaman kecil kan boleh menjadi satu pembelajaran dan pengalaman untuk masa depan juga. Okey, jumpa lagi. Jumpa Cikgu Ana di siri kedua. Dan jangan lupa subscribe Cikgu Ana Sirosa channel. Bye.